Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi Azim, Ilhan dan Naim. Um, kita start slow-slow dululah. Sebab dah pukul 9. Hari ni kita akan tengok Inheritance in Humans. Lepas tu kita dalam Inheritance in Humans ni kita akan sambunglah buat beberapa schematic diagram yang berkaitan dengan Inheritance in Humans, especially tentang related genetic diseases yang mungkin berkaitan dengan kromosom autosom dan juga kromosom. Okey. Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Azim, Ilhan dengan Naim. Uh, Hari ni kita akan sambung dengan 11.4 Inheritance in Humans. Okey, lepas tu uh, sorry, saya baru perasan. Saya dah cakap banyak kan. Saya baru perasan saya tak unmute mikrofon ya. So saya sambung lah ya. So kromosom manusia ada 46, iaitu ada 23 pairs. The first until the 22nd pair, pasangan 1 sampai ke pasangan 22 adalah kromosom autosom, manakala pasangan yang ke-23 adalah kromosom seks. So kromosom autosom dia mengawal semua ciri-ciri sel soma, semua karakteristik manusia yang tidak berkaitan dengan jantina ya, macam kumpulan darah, ketinggian, warna kulit, warna mata, bentuk rambut dan sebagainya lah. Manakala kromosom seks mengandungi gen yang menentukan ciri-ciri yang berkaitan dengan jenis jantina. Dengan jenis jantina seperti ciri-ciri seks sekunder lelaki dengan perempuan, dan juga in some research paper dia kata IQ pun is related to the sex chromosome lah, because it is linked to X chromosome. So, mari kita tengok kepada soalan yang berkaitan dengan ini. So, chromosomes disusun secara berpasangan. Chromosomes are arranged in pairs berdasarkan beberapa ciri. What are the characteristics used to arrange the chromosome? Apakah ciri-ciri yang digunakan sebagai panduan untuk susun kromosom? Kejap, ada berapa Ada 1, 2, 3. Apa 3 tu? Okay. Chromosomes are arranged in pairs based on what? Based on 3 karakteristik. Apa dia? Size. Size, very good. Lagi? Dia punya sentroma punya kedudukan. Yes, very good. Last one? Yang satu lagi. Satu lagi ialah bentuk jalur dia. Corak dia. Pattern. Corak dia. Yes, very good. Okay, so kalau kita tengok kat situ, yang paling jelas ialah dia punya saiz dan panjang lah. Sebab tu nama dia homolog. Homo means sama, log means panjang. So, dekat soalan yang ini, okay ya, disorder ni kita ada discuss pada chapter 5 sebenarnya. So that the diagram shows the effect of a disorder that changes the number of chromosome. Kita discuss ni semasa, bukan chapter 5, sorry, chapter 6 cell division. So can you explain the disorder? Apakah nama proses ini atau apakah nama keadaan ini? Dan boleh tak terangkan berdasarkan diagram apa yang berlaku dekat situ?
apakah puncanya, apakah kesan dia terhadap kromosom dan apakah kesannya terhadap bilangan kromosom. Yes Azim, yes. Down syndrome. Okey, salah satu contoh kesan dia ialah Down syndrome, betul. Tapi apa yang step-step yang ke arah menghasilkan anak yang Down syndrome tu? So boleh tulis kat sini. Kenapa dekat sini tak boleh tulis Boleh kan? Okay, boleh. Right. So salah satu contoh dia Down syndrome lah. So apa proses yang event yang berlaku dekat sini yang menyebabkan akhirnya nanti bila gamit tu terhasil menghasilkan anak yang Down syndrome. Okay. Ada satu term yang kita tunggu cari kat situ kita kena sebut kat situ. Very good. Okay. Yes, that is very good. Betul, bagi nama dan describe dia, kromosom tak disjungsi. Kemudian, okay. Sekejap ya. Naim dengan Ilhan, are you okay? Jadi lepas tu sebab markah dia 4 kan, jadi kena bagi tahulah. Okey, kena bagi tahulah kesan kepada bilangan kromosom, lepas tu bila bersenyawa jadi apa dan sebagainya lah. Okey, selamat datang Hazman, kita dah start. Tapi tak jauh lah. Okey. Okay ya. So step by step ya. Nombor 1, okay, is either you mention about kejap ya. Okay. So nombor 1, nama keadaan yang ditunjukkan dalam rajah ni, saya tunjuk gambar rajah balik ya. So dalam rajah ni dia menunjukkan satu event iaitu kromosom yang tidak disjungsi atau non-disjunction of kromosom, that is point 1. Atau macam Azim tulis tu, Azim bagi tahu peristiwa Azim describe dekat situ, kromosom homolog gagal berpisah semasa anafasa 1, atau kromatik kembar gagal berpisah semasa anafasa 2. That is the description for non-disjunction of chromosome lah. Dah ada 2 point kat situ ya. Bagi nama, bagi description. Dan berlaku dekat mana. Dah 3 point ya sebenarnya. Sebabnya, okay, keadaan dia kromosom homolog atau kromatik kembar gagal berpisah semasa anafasa 1 untuk kromosom homolog dan semasa anafasa 2 untuk kromatik kembar. Nama keadaan proses ini ialah kromosom yang tidak disjungsi atau kromosom homolog kromosom that does not non-disjunction of chromosome. Kalut pula pagi ni. Okey, lepas tu
menghasilkan sel anak atau gamit yang mempunyai bilangan kromosom yang tak normal lah, sama ada mempunyai 23 kromosom atau 24 kromosom. So, bila ada 23 atau 24 kromosom, kromosom yang ada lebih, gamit yang ada lebih kromosom, bila bersenyawa dengan kromosom yang normal, akan menghasilkan apa zigot yang mempunyai 47 kromosom misalnya. Kromosom yang kurang satu kromosom akan menghasilkan zigot atau individu yang hanya mempunyai 45 kromosom. So kalau dia lebih kromosom, okey, kalau dia lebih kromosom ialah penyakit contohnya penyakit sindrom Down, Klinefelter, Triple X atau ada satu lagi juga boleh dipanggil sebagai trisomy 21. So penyakit yang trisomy ni ada ekstra satu kromosom ni ada banyak lah. Kalau trisomy tu berlaku dekat seks kromosom, dia boleh jadi Klinefelter atau triple X, XXY atau XXX. Kalau dekat trisomy tu dekat kromosom 21, kita panggil Down syndrome. Ada beberapa penyakit trisomy lain ya, macam trisomy 18, trisomy 18. Saya tak ingat, ada lagi 3 lagi penyakit trisomy yang berkaitan lah. Tapi ini semua kalau ada 3 kromosom tu sebab apa? Sebab masa tidak disjungsi atau non-disjunction of kromosom, kromosom yang lebih, gamit yang mempunyai lebih satu kromosom tu combine dengan gamit normal, dapat ekstra satu kromosom. Dia ekstra satu kromosom tu pada position apa? Pasangan yang ke-21 ekstra kromosom, maka penyakit dia Down syndrome. Kalau pasangan ke-23 kromosom seks tu yang ekstra, so sama ada sindrom Klinefelter ke triple X macam tu ya. Triple Y tak ada penyakit kat situ sebab individu yang dapat triple Y, zigot yang dapat triple Y setakat ni tidak survive lah, sebab tu tak ada nama penyakit. Okey, kejap ya, saya kena screenshot dulu. Okey, so this is how you describe non-disjunction of chromosome. Mari kita tengok, tadi saya ada sebut beberapa penyakit yang berkaitan dengan bilangan kromosom yang tak normal kan, disebabkan oleh kromosom yang tidak disjungsi atau non-disjunction of chromosome. Here are the 3 different types of karyotype to show different examples of syndrome related to trisomy atau ada 3 kromosom. Cuba tengok antara A, B dengan C tu, cuba bagi apakah nama sindrom yang kamu nampak dekat situ dan explain kenapa kamu kata itu adalah sindrom tersebut. Okey, dalam rajah ni ada 3 kariotip untuk 3 sindrom. Bolehkah kamu namakan setiap sindrom tu apa? A tu apa, B tu apa, C tu apa, dan berikan sebab kenapa kamu kata itu adalah sindrom A. Sindrom A tu ialah apa, sindrom B tu ialah apa. Okay, good. Okay,
Dua orang dah dapat identify sindrom itu ialah sindrom Down, trisomy 21, sebab pada kromosom yang ke-21 ada ekstra satu kromosom menjadikan jumlah kromosom tu adalah 47. Okay, very good. Kena bagi tahulah uh, apa semua tiga-tiga tu semuanya. Sekejap ya. Tiga-tiga pula. Bukan tiga-tiga. Okey, so ada lebih dari satu kariotip kat situ yang mempunyai 47 kromosom. So kita tak bolehlah kata, kalau kita hanya kata dia adalah Down syndrome sebab ada 47 kromosom, ada juga penyakit lain yang ada 47 kromosom. Tapi kita kena beritahu extra kromosom tu pada position berapa. So pada position 21 lah, mempunyai lebih satu kromosom. Okey, tambah sikit ya Ilhan. Mempunyai lebih satu kromosom. The whole diagram is a karyotype. Karyotype tu adalah gambar susunan kromosom tu. Itu karyotype ya. Okey. So untuk yang kedua, yang kedua sindrom Klinefelter, ada 47 kromosom betul, dan dia ada ekstra satu kromosom seks. Ada ekstra, ada tambahan atau ada lebihan satu kromosom X pada kalau sebut pada pada kalau kromosom seks pada kromosom pasangan ke-23 lah. Okey, yang ketiga bagus. Yang ketiga adalah sindrom Turner. Sebab bilangan kromosom dia 45, bagus. Dan kurang satu kromosom X pada pasangan kromosom seks. Yes, that is very good. Thank you both of you. Ilhan dan Azim sudah settle. Um, Sekejap ya. Ilhan dengan Azim boleh terus pergi ke slide nombor 6 ya. Nanti dah siap ini pergi ke slide nombor 6. Kita tunggu saya tunggu kawan-kawan lain untuk siapkan. Good Emil. Bagus. Emil pun yang kedua pun Klinefelter ya. Dia ada L. Klinefelter. So bila kita kata penyakit tu disebabkan oleh ekstra atau kurang kromosom, kita kena bagi tahu ekstra tu pada pasangan yang ke berapa. Good. Amy boleh pergi ke slide 6. Yes, penerangan untuk Down syndrome tu tepat sekali ya Hazman, very good. Teruskan.
Okey, kalau dah siap dah siap slide 6 tu, kejap ya. Okey. Kejap. Okey, saya screenshot dulu Okey. Alright. Okey, saya bawa semua pergi ke slide 6. Okay, this is very simple saja mengenai blood inheritance. It is also related to apa yang kita dah belajar masa form 3, tapi basically dekat sini kita tambah lagi satu maklumat iaitu untuk dia punya genotype. Okay, untuk genotype kita kena tulis I kat depan ya. I, untuk phenotype A dengan IAIO. Okay, so kenapa combination dia macam ni? Okay, kejap ya. Saya rasa saya kena tulis juga dan guna draw function ya, sebab mungkin ada yang tak perasan. Yelah, sebab draw bila pakai teks dia tak nampak, dia tak boleh buat subscript apa semua tu ya. Sekejap ya. So untuk perwarisan darah, okey, alel ada 3 jenis kan? Kejap ya. Untuk pewarisan darah, alel dia ada 3 jenis, iaitu alel A, alel B dan alel O. Alel A dan alel B ni adalah alel yang dominan, malahan alel A dan alel B is considered as co-dominant. So when they meet each other dalam satu gen, kalau dia adalah gen tu pasangan kromosom tu, kalau dia ada dua-dua A dengan B, maka dua-dua ciri A dengan B tu akan dizahirkan sebab dia adalah codominant. So alel O ni pula adalah resesif. Okey, dua-dua ni dominant dan alel O adalah resesif. Jadi kalau phenotype dia A, maka dia punya genotype boleh jadi homozygous dominant atau homozygous resesif. Okey. Kemudian kalau untuk darah B pun sama. Kalau dia darah B, dia boleh jadi homozygous dominant atau homozygous resesif. Tapi untuk AB, dia terdiri daripada kedua-dua alel A dan B sebab kedua-dua alel ni adalah codominant. Okey. Codominant. Okey, tapi untuk darah O pula, sebab ini adalah ciri yang resesif, so dia dikenali sebagai dia punya genotype adalah homozygous resesif. Okey. So kita tahu kumpulan darah ABO kita tahu kumpulan darah ada 3 jenis. So ini adalah dia punya sedikit revision lah apa kaitan dengan jenis-jenis darah tu. So bila kita ada jenis darah A, antigen pada permukaan darah tu ialah antigen A. Darah jenis B, antigen jenis B, dan grup AB ada antigen jenis A dan B. Itu yang maklumat genetik yang dibawa oleh alel A dengan B. Alel tu dia bawa maklumat genetik cara nak buat antigen pada permukaan sel darah merah. Dan kalau alel resesif O tu, dia tidak ada maklumat genetik untuk menghasilkan antigen. Sebab itulah asalnya nama jenis darah ni bukan jenis darah O. Sebenarnya dia ambil dari bahasa Jerman, null. Null in German is zero. So zero sebab zero antigen. So kalau kita tengok pada permukaan darah O ni, zero antigen kan, tak ada antigen. So bila kita ada jenis darah A, kita menghasilkan antibody jenis B. Kalau kita ada darah jenis B, kita hasilkan antibody A. Dan kalau kita ada darah AB, kita tak ada antibody. Sebab takkanlah kita nak antibody kita attack darah sendiri kan. Tapi kalau dia group O, dia akan consider
antigen A dan antigen B sebagai benda asing, sebab tu dia buat antibody A dan antibody B. Okey. So, mari kita cuba beberapa siri soalan kat sini. 9 dan 10 ni. Saya tukar ini sebagai student pace. Kalau siapa yang dah siap soalan 9, boleh pergi ke soalan slide 9, boleh pergi ke soalan slide 10. Okey, kita pergi ke slide 9. Okay, make sure that you are in slide 9. Kejap ya. Okay, semua dah dekat sini ke? Kejap, saya tukar balik. Sorry. Okay, make sure you are in slide 9. Oh, saya seorang je yang belum masuk kat situ. Okay, so jom kita cuba tentukan genotype anak. Kalau anak tu, bapak dia ialah jenis A, heterozygous, dan mak dia B, heterozygous juga. So, bapak heterozygous, mak heterozygous, anak nanti apa genotype dia? Okay. Untuk soalan ni, kalau kamu rasa, untuk soalan ni dah seterusnya, saya baru terfikir semalam, kalau kamu rasa susah nak buat dalam ni, kalau kamu tulis kat gambar, lepas tu upload dekat Telegram pun boleh ya, saya boleh check, tak ada masalah. Sebab yelah, saya faham lah the struggle. So Baik, kalau, alright, in case lah, kalau lagi senang nak tulis kat paper, tulis kat paper
Okay, I can see your answers already finish here. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, sekejap ya. Kalau kita tengok sini, sebab soalan ni pun dia tak bagi markah dan saya assume soalan ni lebih kepada untuk mendapatkan jawapan dengan cepat lah. So tak adalah formal sangat ya nak kena tulis label kat tepi dan sebagainya lah. Kalau soalan yang sama ditukarkan menjadi soalan struktur, dia bagi markah 4 markah kat tepi ya. So kalau ada 4 markah kat tepi, label kat tepi ni parent, phenotype of the parent, genotype of the parent, proses meiosis berlaku menghasilkan gamit iaitu gamit dia A, O, lepas tu alel B, alel O, lepas tu garis yang kamu buat gabung ni, ini proses fertilization, kena label kat tepi tu dan offspring dia, genotype dia ialah apa kan. So yang kamu tulis kat situ, cara nak dapat jawapan cepat memang betul lah, tak ada masalah. Cumanya kalau soalan ni adalah soalan dia minta kamu lukis schematic diagram dan markah dia 4 dan ke atas, label kat tepi ni mesti ada ya. So label kat tepi ni bagi markah lah. So okay, so bila soalan ni minta genotype, cukuplah sampai bila kamu bagi tahu apa IA, IB, IO macam itulah. Okey. So yang kamu tulis kat situ memang tepatlah kita ada 1, 2, 3, 4 jenis genotype apabila ibu dan bapa yang heterozygous A dan heterozygous B bergabung dia punya genotype dia. So kita dapat 4 kemungkinan lah. Alright. So boleh teruskan kepada slide 10. Semua orang betul, tak ada masalah. Sampai kira nisbah, bagus. Okay. Nisbah genotype dia ialah 1, 1, 1, 1, 1. Very good. Okay, so untuk setiap jenis genotype, bila kamu tulis nisbah dia 1, 1, 1, macam yang Emil dan Hazman tulis kat sini, so apa maksud dia? The probability to get each of these type of blood adalah 25% kan? 1 daripada 4, 1 daripada 4, 1 daripada 4. 25% to get children with AB type, blood type. 25% children untuk dapat darah anak yang mempunyai darah jenis A dan sebagainya lah. Okey, boleh terus kepada slide 10. Okey, dekat slide 10. Bapa pula type O, mak adalah AB. So anak akan dapat apa? Yang ni tak ada masalah juga, tak perlu lukis schematic diagram yang penuh, simple-simple saja sebabnya ini kalau soalan kata draw a schematic diagram, baru buat yang macam saya bagi itulah yang ada label kat tepi. Yang ni kita nak jawapan cepat. So nak jawapan cepat, whatever that is fastest for you, you just write as long as you get the answer. Okay. Oh, sorry, saya show responses dulu. Okay ya. Yes, very good. So, untuk kes ini, untuk kes ini sebab ayahnya tu homozygous recessive, alel yang gamit yang dihasilkan hanya satu jenis je lah iaitu IO. So IO combine dengan IA, IO combine dengan IB. Jadi anaknya hanya dapat
alil A dan alil B sahaja. Yes, very good ya. So, Azim boleh pergi ke next slide. Boleh cuba untuk soalan yang seterusnya. Okay, yang Azim bagi tu memang tepat. Teruskan. Oh yes, nak tentukan kemungkinan ya. So there are only two types of genotype. AO dengan BO. Cumanya kalau for the purpose of schematic diagram nanti, kita sentiasa tulis alil yang dominan dekat depan lah. Walaupun kita buat O jumpa dengan A, tapi kita sentiasa tulis IA dekat depan ya. IA atau IB dekat depan baru tulis O. Kita tulis yang dominan dulu baru kita tulis yang recessive. Alright. Uh, tapi sebab apa tujuan dia nak dapatkan kemungkinan genotip kan? Oh, kena bagi tahu berapa persen ya. Betul juga. Yes. Kena tahu nisbah dia dulu. So there are only two types of genotype that we can see here. Okay, so kemungkinan dia ialah 50% kan? Atau 1/2. Right, boleh berteruskan? Okay, so untuk Ilhan, yang saya nampak dekat sini, bila kita dapati genotype dia ada 2 jenis saja kan, iaitu IA dengan IAIO dengan IBIO, 2 jenis saja. So, kita boleh tulis, sekejap ya, kita tahu genotype dia hanya ada 2 jenis, iaitu IAIO dan IBIO. Walaupun ada 4 outcome, tapi kalau kita filter, kita tengok ada 2 jenis saja kan. So dia punya nisbah ialah 1 IAIO, 1 IBIO. Jadi bila nisbah dia 1-1, kita boleh kata 50% kebarangkalian untuk dapat IAIO
Atau kita boleh buat macam Azim lah. Azim tulis 1/2 So 50% lagi ke barang kalian untuk dapat IBIO. Kalau ditanya kemungkinan, itu yang kita tulis lah. Dan dia tanya kemungkinan genotype. So kalau kemungkinan genotype, kita ambil yang ni. Kalau kemungkinan phenotype, barulah kita tulis 50% darah A, 50% darah B. Tapi ini, dalam soalan ni dia minta kemungkinan genotype, kita tulis yang ni lah. Okay ya. So kita tulis satu. Kalau Ilhan perasan kita tulis satu saja, tak payah bertindih A, B, A, B. Ilhan just tulis A dengan B saja, dua saja. Okay. Sama juga dengan apa saya perasan saya tengok Emil pun sama. So saya perasan kamu tulis sebab kamu tulis macam ni kan. Okay ya. Sekejap. Okay. Sorry. Dia punya genotype yang kita peroleh ialah ini kan. Betul. Ini saja, dua ni saja yang kita dapat. So disebabkan kita hanya dapat dua ni saja, bila kita nak tentukan kemungkinan genotip, kita mula-mula kita filter dulu. Okey, walaupun kita nampak 4 outcome, actually there are only 2 type of outcome. Ada dua jenis outcome saja. Sama ada IAIO atau IBIO. So nisbah dia ialah 1/1. Kan? So 1/1. 1 dia macam jadi confusing sikit ya sebab ada dua ada huruf I dengan nombor 1 I, O. Okey. So bila 1/1, maksud dia kat sini 1 daripada 2 kemungkinan untuk dapat Allah besar lah pula. Sekejap Okey. Sebab itulah bila kita tulis kemungkinan genotip, probability of genotype, we just write down there 50% dapat IAIO dan atau 50% boleh dapat IBIO sebab dia minta kemungkinan genotip. Kalau kemungkinan fenotip, barulah kita tulis 50% A, 50% B. Kita juga boleh tulis dalam bentuk pecahan lah, 1/2 pun boleh. Apa kau nak tulis dalam perpuluhan pun boleh ya. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke soalan pada slide 11. Tak apa, saya biarkan dulu dalam bentuk dalam student page. You can still continue to do it. Sekejap ya. Okey, Azim boleh terus pergi jawab soalan 12, soalan slide 12 dengan 13 terus ya. Tak ada masalah, teruskan. Dia soalan tu semua berkait. Saya tukar student page lah kan. Okey. Sorry. Saya tukar student page balik ya. Sorry. You can do slide. Boleh teruskan slide 10, 11, 12. Okey, boleh terus pergi ya. Okey.
Okey. Saya bawa semua orang pergi ke slide 11 lah sebab dah settle dah kat situ. Okey ya. So, dekat slide 11, perhatikan dekat situ, Mrs. Clean, Puan Clean ada darah jenis A, Encik Clean darah jenis O, dia punya alil ialah apa ya? Alil untuk kedua-dua parents tu ialah apa? Itu soalan pertama. So, untuk Encik Clean kita dah tahu dah, dia clear cut lah jenis alil dia apa kan, sebab darah O adalah trait yang resesif. So bila trait yang resesif, Cikgu. ya. Ah. Ya kan? Tak ada. Kenapa ya? Saya tengah tunggu yang lain tulis genotype. Okay. Oh, sorry. Saya tukar balik pada student pace. Okay, Azim dah settle, boleh pergi ke slide 12 dengan 13. Sekejap, no. Okay. Kita dekat slide 11 je. Oh, ni yang saya tak suka padded ni. Bila kita buat student pace, dia patah balik kat tempat asal lah. Alright. Ya, silakan. Silakan terus pergi slide 12. So, untuk Encik dengan Puan Clean ni, yang Puan Clean itulah yang kita mungkin kena berhati-hati sikit walaupun darah dia jenis A, tapi kita kena perhatikan kat situ ada seorang anak dia darah jenis O. So, bila seorang anak dia darah jenis O, alil O tu dapat daripada siapa? Anak dia nama Matt tu. Matt tu dapat darah jenis O, so dia punya genotype ialah OO. So satu O dapat daripada ayah dia sebab ayah dia confirm hanya bagi gamet alil O sahaja, tapi Puan Clean ni darah A. So most likely Puan Clean ni adalah heterozygous A sebab anak dia dapat O daripada maknya. Okay. So, Emil dengan Azim boleh teruskan pergi slide 12. So, dekat slide 12. Okey, kita tengok dekat slide 12. Antara tiga-tiga orang anak tu, siapa yang confirm anak angkat? Mungkin anak angkat. Okey. Okey, kalau dah siap boleh pergi ke slide 13. Okey, so untuk mengetahui siapa yang confirm anak angkat, kita kena tahu sekejap ya. Saya lupa pula, saya kena screenshot dulu yang ni. Alright. Okay. So untuk kita decide siapa yang anak angkat, kita kena tahu dulu apakah genotype untuk setiap orang anak tu lah. So Matt dikonfirm adalah IOIO sebab dia darah jenis O. Mark pula mempunyai darah jenis A. Tapi sebab dia darah jenis A boleh jadi homozygous dominant atau heterozygous. Dia boleh jadi alil A dengan A atau alil A dengan alil O. So Luke ni pula dia punya genotype ialah AB. So A tu kita tahulah dapat daripada maknya, boleh dapat daripada Mrs. Clean. Tapi B tu dia dapat dari siapa? Okay. So itu adalah satu persoalan yang boleh kita gunakan lah untuk menjawab soalan ni. Okay. So untuk menjawab soalan ni, saya ulang kembali. Untuk menjawab soalan ni, kita kena tahu dulu genotype untuk setiap satu anak dia, dan kita kena tahu, kita kena justify mana setiap anak tu dapat genotype macam tu. Okay. Sebagai contoh, Matt darah dia jenis O. So, maknanya genotype untuk Matt ialah dua-dua pun O.
alel O dan alel O. Barulah dapat darah O. Okey. So, genotype match alel O dengan O. Satu O dapat dari mak dia, Mrs. Clean. Satu O dapat dari bapa dia, Mr. Clean. Okey, settle. Maknanya confirm lah Matt ni memang anak Mr. and Mrs. Clean. Okey, seterusnya untuk mak pula, mak ni darah jenis A. Tapi darah jenis A ni ada dua jenis dia punya genotype. Dia boleh jadi genotype alel A dengan alel A atau alel A dengan alel O. Okey, antara dua-dua genotype ni kemungkinan besar mak ni adalah alel A dengan O. Kenapa? Sebab A dia dapat daripada Mrs. Clean, O dia dapat dari Mr. Clint. Okey. Bagaimana pula dengan Luke? Okey, Luke alel dia ialah alel A dengan alel B. Okey, A kemungkinan besar memang confirm lah dia mungkin boleh dapat daripada Mrs. Clint. Tapi alel B ni dia dapat daripada siapa? Sedangkan parents dia langsung tak ada alel B. That is why Luke adalah anak angkat sebagaimana yang dicadangkan oleh Emil dan juga Azim. Dan explanation Azim ni adalah tepat ya, kerana kedua-dua ibu bapa tersebut tidak mempunyai alel B. Jadi Luke tu adalah anak angkat lah, sebab dia parent dia memang orang lain lah. Okey. Parent dia adalah orang lain. Okey, seterusnya boleh terus lengkapkan kat situ. Kita tengok pula soalan slide ke-13. Okey, pada tahun awal lewat 60-an, teknologi cap jari DNA masih belum wujud. Jadi sepasang ibu bapa berpendapat mungkin baby dia telah tertukar. Kenapa dia rasa baby dia dah tertukar? Sebab bapa ada darah jenis AB. Tapi baby ada darah jenis B. Mak ada darah O, Mak ada darah O, bapa darah AB, manakala baby tu darah jenis B. Ada kemungkinan tak, most likely yang kamu setuju tak yang anak dia tertukar, atau tak setuju anak dia tak setuju yang anak dia tertukar? Bolehkah kamu terangkan kenapa? Ya, sekejap. Saya tengok slide 12. Okey, sikit lagi. Okey, kita tengok slide 13. Kamu setuju ke tak setuju? So, untuk menjawab soalan ni, kita kena kenal pasti dulu. Sekejap. Okey, untuk slide 12 tu, sikit lagi untuk jawapan Emil tu, kerana ibu bapanya tidak mempunyai alel B. Tambah sikit kat situ ya Emil. Kerana ibu bapanya tidak mempunyai alel B ya. Okay, sorry, saya bagilah dekat sini. Encik dan Puan Clean tidak. Nanti bila dapat nota ni, saya punya feedback pun akan dapat kerana Encik dan Puan Clean tidak mempunyai alel B. Okey. Okey, dah ada kat situ. Okey, saya bawa kesemuanya pergi ke slide 13 Okey, so untuk slide 13, kita kena tahu dulu baby tu ada darah jenis B, kemungkinan alel yang dia, genotype yang dia ada ialah alel B dengan alel B atau alel B dengan alel O. So, kalau baby tu, kita tengok genotype baby. Genotype baby kemungkinan dia adalah dua-dua alel B atau satu B, satu O kan. So, kalau anak tu dua-dua B, okey, bapa boleh bagi B, tapi mak tak boleh bagi B.
Okeylah, bukanlah. Confirm genotype baby tu bukan alel B dengan alel B. Okey, kita tengok genotype yang kedua. Baby tu ada, kalau baby tu genotype alel B dengan alel O, dia ada genotype B dengan O, boleh tak dia dapat daripada ibu atau bapa dia? Kita tengok. Oh, okey. Untuk ibu boleh bagi alel O, okey. Bapa boleh bagi alel B. Okey, so possible. Jadi daripada kesimpulan tu possible tak untuk tertukar? Most likely tertukar ke tak tertukar? Tak. Most likely tak tertukar. Okey, boleh tulis dekat situ So, kena nyatakan dululah bersetuju atau tidak. Itu satu markah. Okey, Azim dah update jawapan dia. Okey, Ilham pula. Alright. Bagi tahu bersetuju atau tidak lah. Okey, sekejap Saya tukar kepada student page balik. Okey, sementara nak tunggu kawan-kawan lain, silakan Azim pergi ke slide 15. Untuk boleh pergi ke slide 15 untuk buat slide 15 Slide 15 tu pasal pewarisan rhesus factor. Oh, okey. Saya je yang ada kat situ. Okey, Azim boleh pergi ke slide 15 terus. Okey. So, untuk soalan pada slide 13 ni, okay, untuk soalan, sorry. Saya tertekan lagi. Ya Allah, ya Allah. Sorry Azim, boleh pergi balik. Saya tersilap tekan. Sepatutnya saya tekan yang ni, hide responses. Okay, untuk menjawab soalan ni tadi, markah dia 2 sebab 1 tidak setuju. Nombor 2 sebab bayi tersebut boleh menerima alel B daripada ayah dan alel O daripada emak. Okey, saya tidak bersetuju kerana bapa boleh mewariskan alel B kepada anak, kepada baby. Emak boleh mewariskan alel O kepada baby. Okay. So that is the reason why kita tak setuju kenapa tertukar lah. Tapi of course lah, selain selain daripada faktor pewarisan darah, kita juga boleh ada banyak lagi ujian atau banyak lagi maklumat yang boleh membantu untuk bagi penentuan anak ni tak tertukar dengan lebih tepat lah. Sebab of course lah, multiple men atau banyak lagi lelaki lain yang juga ada blood type yang sama kan. So kita tak boleh nak kata lah. Alright kita pergi ke sebab tak ada submission baru dah dekat sini. Kita pergi dekat sini pula So selain daripada antigen A, sorry Azim, saya pergi ke sini dulu. Selain daripada antigen A dengan B, satu lagi antigen yang wujud pada kita punya permukaan sel darah merah ialah antigen rhesus lah. Kalau
sel darah merah tu ada antigen rhesus, kita panggil dia rhesus positif. Kalau tak ada, kita panggil rhesus negatif. So, faktor rhesus ni dikawal oleh sepasang allele. It is controlled by a pair of allele where rhesus positive is dominant and rhesus negative is recessive. So, mari kita tengok situasi ini. Okay, Azim dah start buat dekat situ. Teruskan ya Azim, sorry. So, untuk dalam kes ini, bapanya adalah homozygous positif, manakala mak dia rhesus negatif. So Azim dekat sini dia dah bagi tahu bapa tu homozygous. So yang heterozygous tu boleh buang lah Azim. Sebabnya genotip hetero tu boleh buang. Sebab dalam soalan dia dah cakap bapa dia homozygous. Okay. So dalam situasi ini ayah dia adalah homozygous positif. Jadi dia punya genotype adalah RH plus, RH plus. Very good. Mak dia pula RH minus, RH minus. So untuk parent, label atas tu, parent, ibu, bapa tu kita label siapa bapa, siapa ibu. Kat situ ya. Siapa bapa, siapa ibu, siapa father, siapa mother. Lepas tu phenotype dia kita tulis penuh lah. Rhesus positif, rhesus negatif. Okay, very good. Dia kalau schematic diagram ni, nak kata apa, soalan yang berkaitan dengan schematic diagram ni selalunya very straightforward lah. Cuma mungkin dia aras tinggi sikit untuk kalau dia jadi susah sikit, dia nak bagi susah sikit kalau dia minta kita work backwards. Maknanya kita tak tahu mak bapak punya genotype, tapi kita tengok anak punya genotype, kita boleh tahulah mak bapak dia apa kan. Tapi soalan yang susah-susah sikit adalah dekat paper 1. Dekat paper 1 tu lah yang macam tak payah kalut lah nak buat label-label kat tepi ni. Kita buat sepantas mungkin macam kamu jawab pewarisan darah tadi. Itu very fast punya method. Okay. In fact kalau kamu buat Punnett square terus pun boleh. Tapi sebab soalan ni atau rajah ni dia minta kita buat schematic diagram, sebab tu kita tulis dengan penuh lah. Okay. Untuk label meiosis tu, untuk stage meiosis tu hanya buat garis saja. Okay, hanya buat garis untuk tunjukkan penghasilan gamet. Okay. Oh yes, selalu kita tulis phenotype dulu kan, baru tulis genotype. Okay. That is my bad. Sorry. Tak apa. Teruskan dulu Aduh, saya pun silap. Selalu kita kalau kat sini logiknya kita tulis phenotype dululah. Ya.
Oh ya, dan jangan lupa bila gamit tu kita bulatkan ya. Sebab ini schematic diagram, kita kena tulis proper lah. Okey. So, sekejap ya. Saya share saya punya screen dulu ya. Okey. So, saya fikir saya buat sedikit adjustment dekat table ni sebab saya fikir adalah lebih logik kalau kita nak tulis phenotype dulu baru genotype, sebab right after genotype tu kita nak buat meiosis ya. So, parent dia ada father kahwin dengan mother. Okey, lepas tu phenotype parent dia adalah rhesus positif dengan kahwin dengan mother rhesus negatif. So untuk phenotype kita kena eja penuh ya, rhesus positif, rhesus negatif. Kemudian ini pula dari segi genotype. Okey, genotype kita gunalah simbol dia tu RH plus dengan RH plus, RH minus dengan RH minus. Okey. Berlaku proses meiosis. Meiosis ni kita buat garis saja ke bawah. Kenapa saya buat satu garis saja ke bawah? Sebab setiap individu ibu dan ayah hanya menghasilkan satu jenis gamit saja, iaitu gamit yang ada RH positif saja untuk bapa. Semua gamit ayah RH positif, semua gamit mak adalah RH negatif, RH minus. So saya tulis satu jenis je lah. Untuk fertilization, kita buat garis. Okay, kita buat garis kat sini untuk menunjukkan penggabungan gamit. So untuk genotype anak, bila dua-dua gamit ni bergabung, kita dapatlah RH plus dengan RH minus. Untuk phenotype, kita tulis rhesus positif dan nisbah phenotype dia semua. Sama ada kita tulis 100% rhesus positif atau kita tulis kesemua anak dia adalah rhesus positif. Okay, so boleh update pada kamu punya jawapan juga dan saya tukarkan kepada student pace. Siapa yang dah siap boleh pergi ke slide 16 pula untuk satu lagi kombinasi ya. Untuk satu lagi kombinasi. Okay, boleh cuba balik. Very good. Semua rhesus positif kan? 100% rhesus positif. Sekejap ya, saya screenshot juga satu sampel. Okay, siapa yang dah siap boleh pergi ke slide 16 . Untuk yang ni saya tunggu tau. Saya memang tunggu kamu habis. Don't worry. Okey, untuk Adam dekat
Sekejap Untuk Adam, ruang meiosis tu, okey, yang kamu tulis RH+ tu bawa turun ke bawah. Okey, meiosis tu hanya buat garis ke bawah saja, dia tak payah tulis apa-apa. Okey, dan Adam boleh tulis satu RH+ saja pun cukup sebab mak tu walaupun memanglah hasilkan dua gamet kan sebab meiosis hasilkan dua sel anak, tapi the type of gamet is only one type. So kalau tulis dua boleh, tulis satu saja pun boleh sebab ayah hanya hasilkan RH positif saja, mak hanya hasilkan RH negatif saja. Okay, very good. Okay, Adam, you are on the right track. Okay, Ilhan sikit lagi Ilhan, dah nak habis dah tu. Okay, Hazman pun sikit lagi, dah nak habis dah. Okay, don't worry, saya boleh tunggu. Nak bagi betul-betul clear ni cara kamu tulis research apa semua ni. Okay. Okay, kejap. Yes, arrow. Okay, so untuk case yang kedua, situation 2 ni, kita kena tulis dua jenis gamet lah. Nak minta tolong Azim bulatkan saja yang dekat gamet tu ya. Okay, gamet yang dekat situation 1 dan situation 2 tu tolong bulatkan. Kalau boleh, kalau tak boleh tak apa. Sebab saya memang faham lah susah sikit nak bulatkan pakai mouse. Okay. Sekejap ya, saya tengok. Okay, almost there. Sekejap. Saya tengok balik slide 15. Okay, very good. Untuk Adam, semua research positif. So, bahaya juga tu bila Adam tulis macam ni ya. Research positif satu macam ni ya. Seolah-olah macam ada. Kejap ya, saya buat ke bawah ke atas ke sikit. Okay, bila Adam tulis dekat bawah ni satu-satu, seolah-olah ada dua kemungkinan yang berbeza. Padahal ada satu saja kan. So nisbah dia terus tulis 100% atau kesemuanya research positif. All are research positif. 100%. Very good.
Okey, sekarang ni kita tengok yang lain pula. Okey, Ilhan okey, cuma tinggal nak buat line-line saja, garis-garis untuk tunjukkan meiosis berlaku. Yang Ilhan tulis, sekejap ni situation 1 kan? Sekejap ya, saya tunjuk ya pamer yang Ilhan punya. Okey, yang Ilham punya ni genotype parent betul, phenotype betul. Tiba-tiba dekat meiosis ni ada negatif pula. Cuba Ilham tengok. So untuk meiosis ni kita buat garis turun ke bawah saja untuk menunjukkan proses meiosis berlaku. Dekat gamet baru kita tulis RH minus. So RH minus tu sekejap ya. Okey. Sekejap ya. Yang Ilhan tulis ni, okey, phenotype betul. Okey. Okey, nak tunjuk sekejap tiba-tiba saya confuse pula. Dekat sini. Okey. How to do this Sekejap kena pakai. Sekejap ya. This one you put here. This one. Sekejap. Aduh, how to share. Sekejap ya. Saya cuba satu kaedah. Saya share screen, share the whole screen ya. Kejap Saya share an entire screen. Okay, this one. Okay, sekarang ni saya share saya punya, dekat Google Meet saya share saya punya screen. Okay ya. So, yang ni yang jawapan Ilhan tadi. Okay, yang father mother ni betul. Genotype ni, age ni huruf kecil ya. Dekat part yang seterusnya tu dah betul dah. Okay, age ni huruf kecil. Okay. Minus tu tak apalah, kita memang tak boleh buat superscript, subscript pun kat sini. Okay, ini research positif betul. Okay, kemudian bila berlaku meiosis, kita nak tunjuk kat sini, sebenarnya dari sini, daripada genotype ni, genotype ni turun ke bawah, berlaku proses meiosis dan menghasilkan hanya satu jenis gamet saja, iaitu RH positif. Okey, satu jenis gamet saja. Okey, daripada genotype ini juga hanya menghasilkan satu jenis gamet saja, RH negatif. So, boleh ke nak tulis dua-dua gamet? Boleh. Kita nak tulis dua-dua alel? Boleh, tak ada masalah. Okey, nak tulis macam ni pun boleh. Okey, tak ada masalah. Cumanya kita nak jimatkan masa sebab gamet yang dihasilkan tu hanya satu jenis saja. Jadi sebab itulah saya hanya tulis, satu jenis gamet saja, iaitu RH minus dengan RH plus. Dan bila kita tulis gamet, make sure kita bulatkan. Okey, itu position dia ya. Lepas tu fertilization ni is the process. So kita buat arrow kat sini. Dan bila kita buat arrow kat sini, okey ya, barulah kita gabung. Anak dia akan dapat genotype RH plus dengan RH minus. Dan barulah boleh dapat semua research positif dan nisbah fenotip dia adalah 100% research positif. Okey? Ini yang nak kata apa ya, ini yang kena mantapkan lagi lah, kena betulkan lagi lah. Mungkin sebab labeling tu saya siap-siap bagi ya. Kalau labeling tu tak siap-siap bagi, mungkin akan lebih jelas kan. Okay, so sekejap ya, saya share balik screen tadi. Oh dia dah pening pula.
Okey, saya nak tengok pula dekat yang situasi 2 tu ya. Okey, saya nak tengok situasi 2 semua orang macam mana. Okey, kejap situasi 2. Okey, share screen. Kejap ya, share screen. Where is the share screen? Oh, this one. Okey. So, sekarang ni kita pergi dekat situasi 2 ya. Saya bawa semua orang pergi situasi 2. Okey. Sekejap. Saya share. Okey. Okay, saya share show responses. Okay, so this is how kita tulis schematic diagram untuk situasi 2. Okay, clue dia kat situ, ayahnya heterozygous. Kejap. Ayahnya adalah heterozygous. Jadi, dia punya genotype untuk ayah dia ialah mix lah. Ada positif, ada negatif. Mak dia kedua-duanya adalah negatif. So, bila berlaku proses meiosis, dekat bapa ni kita kena buat dua jenis gamet. Sebab bapa dia ada dua jenis alil. So, ada RH positif dengan RH minus. Tapi mak dia, kalau nak tulis satu jenis gamet pun tak ada masalah. Sebab mak dia hanya hasilkan RH minus saja. So, genotype anak ada dua kemungkinan sahaja, iaitu rhesus positif dan rhesus negatif. Phenotype dia ialah 50% untuk dapat rhesus positif, 50% untuk dapat rhesus negatif. So, kalau kita nak tulis nisbah, kita tulis nisbah 1 rhesus positif, simbol nisbah 1 rhesus negatif. Okey ya, saya share screenshot ni dulu sekejap ya. 1 okey, 1 rhesus positif. Kena tulis penuh lah. Ini saya tulis tak penuh ni dalam apa? Sebab tulis pakai mouse, so macam struggle sikit. 1, nisbah dia 1 rhesus negatif. Alright, saya share dalam Telegram ya. Sekejap. Okay, so that is all for today's lesson pasal pewarisan dalam manusia. Matlamat saya hari ni ialah memang nak tengok cara kamu tulis schematic diagram untuk pewarisan dalam manusia lah. Sekejap ya. Alright, so kita dah tengok pewarisan untuk penyakit yang berkaitan dengan kromosom tidak disjungsi, iaitu penyakit Klinefelter, Down syndrome dan juga Turner. So the next one ialah kita juga dah tengok pewarisan untuk jenis darah dan juga perwarisan untuk jenis rhesus ya. So up until now ada apa-apa soalan nak tanya tak? Saya tak boleh nak komen sangat dekat slide 16 tu sebab yang jawab hanya Hazman dengan Azim. So yang lain tu saya tak berapa maklum cara kamu jawab tu lah. Tapi dekat slide 15 tu saya tengok ada improvement. Hopefully dekat slide 16 tu kamu boleh ni lah. Okay ya. So nanti next class kita akan sambung inheritance ni betul lagi. Kita cuba habiskan inheritance next week lah. So pewarisan ni dia soalan yang dekat paper tu biasanya dia minta kita tulis schematic diagram selengkapnya lah. Markah dia can be maximum 6 marks, depends on the question. It can be 4 to 6 marks untuk schematic diagram saja. So yang kamu buat soalan pewarisan rhesus tadi tu kan, kamu tulis lengkap sampai nisbah fenotip tu kita lengkap sampai nisbah fenotip sampai bawah tu boleh dapat 6 marks. Okay? Alright. Sekejap ya. Okay. Tak suruh. Okay, ada masalah kat situ ya. Ada lagi ni. Kita nak tengok hemofilia
dan beberapa penyakit lain lah. Hemofilia ni is a famous case sebab hemofilia ni jugalah yang memberikan satu reasoning kenapa kalau boleh kita cari jodoh dengan orang yang di luar keluarga kita untuk genetic variation kan. Okay, so that is all for today. Nanti untuk yang rasa pewarisan mak ayah untuk anak ni sukar, tak apa, nanti kita tengok lagi dekat hemofilia, pewarisan sickle cell anemia dan sebagainya lah. So that is all for today. Thank you so much for your attention and your cooperation. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Haji. Terima kasih.